Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Kita menggunakan buku 65 gambaran kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, dan kita sampai pada sahabat yang ke-10, iaitulah Sayyiduna Abdullah bin Jahash. Saya yakin bila saya sebut sekarang ni Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu, tak ada siapa pernah dengar nama dia kecuali orang-orang tertentu yang sedikit sangat. Kalau Abdullah bin Mas'ud terkenal, Abdullah bin Umar sangat terkenal, Abdullah bin Abbas sangat terkenal, Abdullah ibn Ummi Maktum, itu nama-nama yang popular di kalangan sahabat. Ada satu sahabat, dia ahli keluarga Rasulullah yang rapat, dan dia juga merupakan ketua pasukan pengintip pertama yang dihantar oleh Rasulullah sebelum perang Badar. Kira perang yang pertama berlaku dalam sirah Rasulullah, perang Badar. Perang besar yang pertama berlaku pada tahun 2 Hijrah. 2 tahun lepas Nabi Hijrah berlaku perang Badar. Dan Abdullah bin Jahash ni, dia terlibat dalam satu pasukan ketenteraan yang dihantar oleh Rasulullah sebelum Badar. Maksudnya lebih awal lagi keterlibatan Abdullah bin Jahash. Dan beliau juga adalah orang kedua yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah selepas Abu Salamah. Bila Nabi isytihar kepada para sahabat, Allah izinkan untuk kamu berhijrah ke Mekah, ke Madinah, dan hijrah ke Madinah adalah wajib ketika itu. Hijrah ke Madinah adalah wajib. Kenapa ulama siyar akan sebut sahabat ni hebat? Sebab dia orang yang kedua berhijrah ke Madinah. Sebab hijrah ialah meninggalkan semua duit SP yang kita ada. Hijrah meninggalkan semua duit pencen yang kita ada. Hijrah ialah meninggalkan rumah kita. Hijrah ialah meninggalkan kenderaan mewah kita. Hijrah ialah meninggalkan ladang-ladang besar kita. Hijrah ialah meninggalkan, itu hijrah. Tentang nak tinggal kekayaan dunia yang kita kumpulkan, yang kita himpun. Dan Abdullah bin Jahash adalah salah seorang yang kaya daripada kabilah Asad ataupun daripada Bani Jahash, orang yang berduit. Bila ulama siyar sebut dia adalah orang kedua yang berhijrah, maksudnya hebat. Dan bukan sahaja Abdullah bin Jahash, bahkan Abdullah bin Jahash, kabilah Jahash telah berhijrah keseluruhannya, sehingga kampung yang didiami oleh kabilah Jahash menjadi senyap sunyi. Orang tua mereka berhijrah ke Madinah, orang-orang muda mereka, orang kaya mereka, orang miskin mereka, kanak-kanak, lelaki, orang perempuan, mereka adalah kabilah iman, masya-Allah. Dan rupa-rupanya ibu Abdullah bin Jahash, iaitulah bernama Umaymah bintu Abdul Muttalib, itu adalah ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Kedah panggil mak menakan. Umaymah ibu kepada Abdullah bin Jahash, dan Sayyidah Umaymah bintu Abdul Muttalib adalah mak menakan Nabi. Mak saudara Nabi Umaymah. Anak dia Abdullah bin Jahash. Maksudnya Abdullah dan Rasulullah ni sepupu. Abdullah dan
Rasulullah SAW adalah sepupu. Sepupu betul, bukan 2 pupu, 3 pupu, anak menakan pupu, atau orang Kedah panggil lah kan. Istilah-istilah tu ada, tapi yang tu agak jauh. Ni sepupu betul, sepupu dekat. Dan yang kedua, yang ketiga, antara keistimewaan Abdullah bin Jahash yang ramai umat Rasulullah tak kenal ni, dia adalah abang ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi berkahwin dengan sepupunya. Nabi SAW berkahwin dengan sepupu baginda, iaitulah Zainab bintu Jahash. Maka salah seorang isteri Rasulullah ialah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Jadi lelaki pada malam ini seorang sahabat yang sebenarnya sangat besar, nama beliau sangat besar. Beliau adalah sahabat kanan Rasulullah, tetapi tidak dikenali oleh kebanyakan kita lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah kita niat dan kita mohon dengan Allah untuk Allah Ta'ala sempatkan kita baca 1000 kisah kehidupan para sahabat, insyaAllah. Satu hari nanti kita sempat habiskan, insyaAllah. Jadi begitulah besarnya peribadi untuk tokoh sahabat kali ini, yang bukan saja ahli keluarga Nabi, bahkan dia juga merupakan orang penting dalam penyebaran agama Islam dan dakwah ini. Sehingga kan Abdullah bin Jahash ni dia masuk Islam antara yang paling awal masuk Islam, orang kedua berhijrah, dan antara yang paling awal masuk Islam. Beliau peluk Islam sebelum Nabi mewujudkan rumah ataupun markas rahsia Nabi di Mekah, di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Rumah Arqam bin Abil Arqam tu, tuan-tuan kalau ke Mekah, tuan-tuan boleh tanya mutawif di mana rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dia berdekatan dengan Safa. Berdekatan dengan bukit Safa. Kemudian Abdullah bin Jahash dan seluruh ahli keluarga dia berhijrah. Bapa saudara, mak saudara, sepupu, isteri, anak-anak, apa semua berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sehingga menjadi lengang penempatan mereka. Kita kata hari ini kampung lah. Kampung tu jadi lengang. Kampung tu di Mekah, kesemuanya kabilah Jahash ataupun Bani Asad di situ. Jadi lengang. Sampailah 2 orang menteri Quraisy buat pemeriksaan lalu di kampung tu, iaitulah Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah lalu di kawasan tu. Mereka tengok senyap sunyi kampung tu. Barulah mereka tahu ketika itu keseluruhan keluarga Jahash adalah memeluk agama Muhammad dan mereka telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tengok kosong. Kemudian Abu Jahal pun lalu di depan rumah Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Rumah beliau rumah yang cantik, yang mewah, rumah Sayyidina Abdullah bin Jahash, tuan. Dan Abu Jahal masuk, dia buat macam rumah dia. Banyak rumah-rumah sahabat yang ditinggalkan di kota Mekah, mereka tak serahkan kepada penduduk Mekah. Itu rumah mereka. Kan? Tetapi apabila ditinggalkan, penduduk Mekah menggunakan rumah-rumah mereka dengan sewenang-wenangnya. Penduduk Mekah pilih. Macam Abu Jahal, dia ambil rumah, antara rumah yang dia ambil, perangai tak tahu malu, makan benda haram. Antara pemimpin yang tak tahu malu makan benda haram terang-terangan ni ialah Abu Jahal. Dia ambil rumah tu dan dia buat macam rumah dia. Berita tu sampai kepada Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu di Madinah. Abdullah pun cerita kat Nabi kan, ya Rasulullah sekian. Nabi pun kata, wahai Abdullah, biarkan dia, tidakkah kamu redha Allah kurniakan kepada kamu rumah di dalam syurga? Abdullah bin Jahash pun kata, bahkan aku redha yang tu, wahai Rasulullah. Dia pun seronok dan tenanglah. Tuan-tuan, rumah kita 400-500 ribu, kita dah lengkap dah. Kita dah siap rumah tu lengkap dengan dapur basah, dapur kering, kelengkapan dalam rumah, kapet, ruang tamu, ruang rehat, bilik. Rumah yang dah lengkap dengan perhiasan, dah ada taman kecil di luar, ada pondok, ada apa. Orang ambil macam tu aja.
Bahkan baru beberapa bulan ditinggalkan oleh Abdullah bin Jahash. Bukan rumah 18 tahun ditinggalkan, tak sampai beberapa bulan. Ya, rumah masih elok apa semua, diceroboh oleh orang. Tapi sahabat ditenangkan oleh Rasulullah dengan satu ayat saja. Nah, kita kalau rumah orang ambil, saya termasuk saya, kita manusia yang masih terikat dengan dunia ni, nasallallahu al-afiyah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita risau, sedih, risau, bukan sehari, bukan 2 hari, berbulan-bulan bahkan. Jadi para sahabat bila Nabi kata, wahai Abdullah, tidakkah kamu redha Allah gantikan rumah tu dengan sebuah rumah dalam syurga? Abdullah pun terasa tenang, seronok dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, kita tengok macam mana ada satu peristiwa yang membuatkan satu ayat Al-Quran turun. Buat selama-lamanya ayat ini kekal, dan ia berkaitan dengan Abdullah bin Jahash dan 7 orang rakannya, para sahabat radhiyallahu anhum yang dihantar oleh Rasulullah dalam satu misi kecil ketenteraan. Nah, misi ini sebelum perang Badar, maksudnya awal. Waktu tu panjanglah cerita dia, nak berlaku perang Badar ni. Tuan-tuan boleh tengok ada rakaman sirah saya bercakap tentang perang Badar. Saya bukan nak promote apa, tapi tuan-tuan nak dengar, kalau tuan-tuan nak dengar perang Badar ni kenapa secara panjang lebar, ada sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang pernah dirakamkan sebanyak lebih kurang 30 episod kot. Tak habis lagi, baru 1/10 kitab tu, tak silap saya kan, 30 episod tu baru 1/10. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi pun panggil Abdullah bersama dengan 7 yang lain, jumlah mereka 8. Nabi kata ada satu misi penting, misi negara. No? Tuan-tuan mengaji tentang sahabat, tuan-tuan akan tengok kepemimpinan Rasulullah. Nabi bukan orang masjid, pegang tasbih bubur serban atas kepala buah ridak atas bau, kemudian berjalan dengan tasbih meleret. Tak ambil tahu hal-hal dunia, hal kepimpinan ni, tuan-tuan. Rasulullah, banyak kali kita sebut, Nabi seorang yang sangat cekap dalam kepimpinan. Nabi hantar 8 orang. Waktu tu Nabi di Madinah. Bila Nabi mendapat berita orang Mekah sedang mengumpulkan kekuatan ketenteraan dan ekonomi untuk menyerang Madinah, Nabi nak tahu sejauh mana persiapan itu dilakukan, mana lagi kabilah di semenanjung tanah Arab yang menyokong Mekah, dan Nabi nak tahu pergerakan mereka. Maka Nabi hantar 8 orang terhandal di kalangan sahabat, antaranya Abdullah bin Jahash, antaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat-sahabat yang hebat. Ada 8 orang. Nabi bagi satu surat. Nabi kata kepada ketua misi tadi, iaitulah Abdullah bin Jahash sendiri. Antara ketua terawal, bahkan ketua pertama yang Nabi lantik dalam misi ketenteraan kecil rahsia ini. Misi ini misi rahsia. Nabi kata, aku akan melantik di kalangan kamu 8 orang ni. Nabi panggil 8 orang ni. Tak ada sahabat lain tahu ke mana mereka ini dihantar dan untuk apa. Nabi bagi tahu, aku akan pilih satu orang ketua yang paling tahan, yang paling apa bahasa Melayu dia, yang paling kuat di kalangan kamu, yang paling tahan untuk mengepelai misi ini. Nabi serah sepucuk surat kepada Abdullah. Tuan-tuan tengok politik, seni pengurusan Rasulullah. Nabi serah satu surat. Nabi kata, wahai Abdullah, surat ini hanya boleh dibuka oleh kamu setelah 2 hari perjalanan. Pergi ke satu daerah yang bernama Nakhlah di antara baina Makkah wa Taif, di antara Mekah dan Taif. Bila sampai di situ selepas 2 hari perjalanan, maka buka surat ni dan tengok apa arahan dia. Ya, arahan Nabi ya. Maksudnya daripada satu kumpulan ni tak ada siapa yang akan tahu apa misi, buat apa, pergi ke mana, untuk apa, siapa yang di mana, tak tahu apa. No? Misi ketenteraan macam itulah tuan-tuan, supaya benda tu tak tasarrab ilal kharij. Dia
Dia tidak mengalir keluar, terpecah keluarlah berita. Benda ni rahsia, sulit ketenteraan. Kemudian inilah Rasulullah. Ni baru satu daripada ribuan yang tuan-tuan akan tengok kalau tuan-tuan mengaji sirah yang besar lah, bukan sirah yang 200 muka surat, yang tu sirah ringkas 200 muka surat, sirah yang 1000, 2000, 3000 muka surat kan, tuan-tuan akan tengok benda-benda ni. Tuan-tuan boleh keluarkan daripada situ kepimpinan seni Rasulullah memimpin sahabat menghadapi peperangan. Boleh buat tajuk buku dari segi perang, apa seni dan taktik yang Nabi guna. Maka Nabi pun bagi Abdullah bin Jahash pun bergerak menuju ke Makkah. Sampailah 2 hari perjalanan yang tak berhenti. Dia pun sampai di satu tempat di antara Mekah dan Taif, tempat tu nama Nakhlah. Maka dia pun buka, Nabi pun tulis, wahai Abdullah, misi kamu ialah mengawasi pergerakan keluar masuk Quraisy dan mana-mana kabilah daripada Mekah dan luar Mekah. Nabi suruh tengok yang tu je. Tengok sehari berapa kabilah masuk, berapa kabilah keluar. Dalam masa sehari berapa banyak orang Quraisy yang keluar. Nabi nak tahu yang tu saja, pengintipan, bukan serang, bukan bunuh. Maka mereka pun sampai dan Nabi pun bagi tahu tiada paksaan untuk siapa yang tarik diri untuk balik ataupun duduk serta di situ. Sebab ada kemungkinan untuk kumpulan 8 orang ni diserang hendap dan dibunuh. Maksudnya syahid semua. Dia ada kemungkinan yang tu. Kalau Quraisy nampak, Quraisy pun ada pengintipan, mereka pun nampak, mereka pun hantar 5-60 orang, kepung dan boleh jadi dibunuh. Pernah berlaku benda tu selepas tu. Pernah berlaku. Jadi yang tu melibatkan nyawa. Sebab tu bila Abdullah buka surat tu, dia pun panggil 7 orang lagi. Dia kata, Nabi pun bagi tahu kita punya misi sekian, kita kena duduk di sini selama beberapa hari sekian, dan Nabi tidak membenarkan aku memaksa siapa-siapa nak balik dibolehkan. Maka aku mengucapkan kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Wahai Rasulullah, kami dengar dan kami taat. Kesemua 7 orang yang lain yang Nabi pilih pun mereka bercakap macam tu juga, kami dengar dan kami taat. Sampailah pada satu hari itu adalah hari terakhir bulan haram. Daripada 12 bulan, ada 4 bulan dinamakan sebagai Al-Ashhurul Hurum. 4 bulan disebut sebagai bulan haram. Daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah, 12 bulan. Ada 4 bulan disebutkan sebelum Nabi lahir lagi, disebutkan sebagai bulan-bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. 4 bulan ni. 4 bulan ni tak boleh berlaku pertumpahan darah sesama kabilah Arab. Sebelum Nabi lahir lagi, ia dianggap sebagai bulan suci. Apabila Islam datang, Nabi datang, perkara itu diteruskan. Iaitu 4 bulan ni tak boleh berlaku pertumpahan darah, tak boleh berlaku peperangan kerana ia bulan suci. Ketika Nabi hantar pasukan pengintip Abdullah bin Jahash ni, hari terakhir bulan haram, wallahu a'lam, mungkin bulan Muharram ataupun bulan Rejab, dua tu. Hari terakhir tu sama ada bulan Muharram ataupun bulan Rejab. Saya tak ingat. Antara salah satu daripada 2 bulan tu. Bila hari terakhir daripada bulan tu, 8 orang ni, mereka nampak satu kafilah perdagangan Quraisy lalu yang membawa barang-barang dagangan yang sangat berharga, yang terdiri daripada Amr al-Hadrami, Hakim ibn Kaisan, Uthman ibn Mughirah dan Uthman ibn Abdullah dan Mughirah bin Abdullah. Dia bawa banyak barang dagangan Quraisy. Mahal. Jadi Abdullah bin Jahash terlintas satu benda, iaitu orang-orang Mekah ni lah yang mereka kenal ni, dia ni ambil rumah kawan ni. Dia ni lah yang merampas barang sahabat yang berhijrah ke Madinah. Dia ni merampas rumah dia ni yang berhijrah ke Madinah. Dia ni rampas harta dia ni yang berhijrah ke Madinah. Maksudnya orang Quraisy Mekah ni ramai di kalangan mereka yang ambil harta-harta sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah. Maka Abdullah terfikir waktu tu, dia kata ini masanya untuk kami ambil balik. Dan dia berbincang
dengan 7 orang yang lain untuk menyerang mereka ni. Akhirnya semua setuju. Cuma yang menghalang mereka ialah hari itu, hari yang kafilah nak lalu tu, hari itu adalah hari terakhir bulan haram, mereka tak boleh serang. Kalau mereka serang juga, bermaksud mereka akan memburukkan persepsi seluruh penduduk semenanjung tanah Arab terhadap Islam dan Rasulullah. Memburukkan maruah Nabi. Maksudnya yang tu. Macam mana kita nak buat? Kalau kita tak serang hari ini, mereka akan berjalan masuk ke dalam tanah haram. Maka mereka akan selamat. Mekah lah. Mereka akan selamat. Tapi kalau kita serang hari ini hari terakhir bulan haram. Macam mana nak buat? Akhirnya, Abdullah bin Jahash, dia ijtihad. Dia berijtihad. Maka dia kata kita serang. Maka dia pun serang. Seorang telah pun mati dalam serangan tersebut. Iaitu Amr al-Hadrami mati. 2 orang ditawan, antaranya Hakim ibn Kaisan dan akhirnya Al-Hakam ibn Kaisan. Al-Hakam ibn Kaisan dia ditawan dan akhirnya dia meluk Islam radhiyallahu anhu anil Hakam ibn Kaisan. Dan seorang lagi berjaya melarikan diri. Okey. Akhirnya sampailah hari untuk kumpulan yang dihantar oleh Rasulullah ni balik. Mereka pun balik. Bawa balik 2 tawanan perang, bawa balik harta rampasan serangan mereka. Seronok lah bawa balik ni, mesti Nabi seronok kan. Bawa balik. Seorang telah dibunuh, seorang lari, 2 tawanan dan berserta dengan harta rampasan yang sangat bernilai tinggi. Bila sampai di Madinah, Nabi pun keluar pergi ke masjid sebab semua tempat berpusat di masjid. Harta rampasan dikumpulkan di situ, ada ruang dia, zakat dikumpulkan di situ, sedekah Baitul Mal dikumpulkan di situ, Nabi mesyuarat di situ. Perutusan dan wakil luar raja-raja daripada semenanjung tanah Arab pun akan datang ke situ. Tebusan tawanan pun akan letak di masjid, semua begitu. Bila Nabi keluar, Nabi pun tengok. Nabi tanya, ini harta apa? Dan 2 orang tawanan ni kenapa ditawan? Nabi pun panggil Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash pun cerita panjang lebar. Nabi terus berubah muka dia. Nabi tidak mengherdik. Nabi tidak menghina sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjerkah. Nabi tidak menggunakan perkataan yang kesat. Tetapi apabila Nabi marah, kata para sahabat, kami tahu Nabi marah. Apabila muka Nabi kemerahan dan naik satu orat di antara 2 kening, naik ke atas macam tu, orang tahu Nabi marah. Dan Nabi tak pernah marah kalau tubuh Nabi disakiti. Nabi tak pernah marah kalau orang menghina maruah dia. Tetapi Nabi cukup marah kalau hukum hakam Allah dipersendakan ataupun dibelakangkan oleh para sahabat. Andainya berlaku begitu, Nabi akan marah. Bila Abdullah bin Jahash dengan sahabat-sahabat dia ni, pasukan pengintip yang Nabi hantar ni, dia pun tengok Nabi berubah muka, dia pun tahu Nabi marah. Nabi tidak redha dengan tindakan tersebut. Nabi tak sentuh sedikit pun harta perang itu untuk dibahagikan. Dan tawanan itu pun Nabi kata, biarkan di situ. Sehingga Allah menurunkan hukumannya. 2 orang ni bila dengar ayat tu, mereka jadi dunia ni gelap. Mereka jadi tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak tak muka di mana. Sebab para sahabat adalah satu kumpulan yang kalau benda tu dosa kecil, mereka dah anggap yang tu adalah dosa besar. Sebab tu zaman sahabat tak ada orang solat, tiada lelaki yang solat fardu di rumah zaman sahabat. Tiada laki-laki yang solat fardu di rumah pada zaman sahabat. Maksudnya ustaz, semua sembahyang di masjid? Ya. 5 waktu? Ya, 5 waktu. Tak ada siapa pun sembahyang di rumah. Ada, munafik saja. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika kami dan Rasulullah, hanya munafik totok sahaja yang solat di masjid, yang solat berjemaah, yang solat di rumah. Afwan, minta maaf. Pada zaman kami dengan Rasulullah, hanya munafik totok saja yang solat di rumah, tidak solat di masjid. Kesemua sahabat Nabi yang Muslim solat di masjid. Subhanallah. No? Kalau zaman kita, Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, kemudian bila dosa ini pula dilakukan, Nabi pun dah macam tu.
Depa ni jadi down, bumi jadi gelap, jadi sempit, setiap tanah Madinah menjadi sempit. Para sahabat bila mereka lalu di mana-mana sahabat lain, sahabat-sahabat akan sebut mereka inilah kumpulan yang membelakangkan arahan Rasulullah. Depa tak hina, tapi sahabat akan bagi tahu kat anak-anak depa, yang ni yang membelakangkan arahan Rasulullah. Jadi 8 orang ni tak boleh duduk dia tak boleh duduk sebab apabila tidak diredai oleh Rasulullah. Orang hari ni buat maksiat tak heran. Saat pakai tudung, saat tak pakai tudung, ikut dan je. Dia nak pakai tudung, dia pakai tudung. Dia nak buka, dia buka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ketika mana suasana tegang, mereka merasa dunia ini sempit, akhirnya turunlah ayat yang membersihkan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Ayat ini membersihkan para sahabat. Kata Allah, wahai Muhammad, mereka bertanya-tanya dan berbising kepada kamu mengenai hukum berperang di dalam bulan haram. Wahai Muhammad, katakan, ya betul, berperang di dalam bulan haram, menumpahkan darah dalam bulan haram, memang itu adalah dosa. Akan tetapi wahai Muhammad, kenapa sahabat-sahabat kamu melakukan serangan itu? Kerana mereka penduduk Mekah menghalang orang-orang Islam untuk menyebarkan Islam, mengusir orang-orang Islam daripada dan ahli keluarga mereka daripada Masjidil Haram. Mereka kufur dengan ajaran yang telah engkau sebarkan. Kesemua perkara yang mereka buat itu, penduduk Mekah buat itu, dinamakan oleh Allah sebagai fitnah. Kesemua itu menindas orang Islam, bunuh orang Islam, halau dan usir orang Islam, merampas harta orang Islam. Semua tu wahai Muhammad bagi tahu itu lebih besar dosanya di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi pun seronok dengan turun ayat ni, muka Nabi berseri-seri. Rasulullah kalau berita gembira turun, muka Nabi seperti lampu, dia akan bercahaya, terang seperti lampu. Kalau siang tu kurang, tapi kalau malam tu sampai nampak. Berseri muka Nabi tu sampai nampak kalau di tempat gelap. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Nabi pun seronok, maka Nabi pun ambil harta rampasan tadi. Itulah harta rampasan pertama dalam Islam. Abdullah bin Jahash adalah panglima pertama dalam Islam. Tawanan-tawanan itu adalah tawanan-tawanan pertama dalam Islam. Maka Abdullah bin Jahash ini satu orang besar dalam Islam, dalam Islam. Maka tak berdosa Abdullah bin Jahash, tidak berdosalah, tidak dikira sebagai kesalahan. Kemudian pada tahun 2 Hijrah berlaku perang Badar. Abdullah bin Jahash masuk menyertai perang Badar, menjadi orang utama dalam perang Badar. Masya-Allah, subhanallah. Mereka sahabat yang menyertai perang Badar adalah sahabat-sahabat yang hebat. Jumlah mereka 313. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab sirah Ibn Hisham ada, sirah Ibn Hisham. Ataupun tuan-tuan type lah ni, Google pun ada kan. Kalau tuan-tuan teringin tengok kan, teringin baca nama-nama mereka yang barakah, nama-nama para sahabat yang hebat, tuan-tuan akan jumpa salah seorangnya adalah Abdullah bin Jahash. Kemudian berlaku perang Uhud. Perang Uhud juga umat Islam di Madinah. Orang Islam ketika itu 700 orang dalam perang Uhud. Asalnya 1000, tarik diri 300, tinggal 700, berhadapan dengan 3000 orang pihak musuh. Antara orang besar yang masuk dalam perang Uhud adalah Abdullah bin Jahash dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Mereka berjalan serentak masuk perang. Bapa saudara Nabi pun ada dalam perang Uhud, iaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah bukan saja bapa saudara Nabi, dia juga bapa saudara Abdullah bin Jahash. Sebab ibu Abdullah bin Jahash nama Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah ini adik kepada Hamzah bin Abdul Muttalib.
Abdullah bin Jahash dalam perang Uhud, dia berjalan dengan kawan rapat dia, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sampai sebelum perang, bila dah berjalan satu tempat, Sa'ad ibn Abi Waqqas kata, wahai Abdullah, jom kita berdoa. Dia pun berdoa lah. Akhirnya kedua-dua kawan ni berdoa. Duduk satu tempat, Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangan, dia berdoa. Dia kata, wahai Allah, pertemukanlah aku dengan satu musuh yang kuat, gagah dan berani. Wahai Allah, pertemukan aku dengan musuh yang gagah, bengis dan berani. Kami saling bertempur dan kurniakanlah kemenangan kepadaku, wahai Allah, sehingga aku berjaya membunuhnya dan mengambil semua kelengkapannya. Waktu itu Abdullah bin Jahash kata, amin. Wahai Allah, perkenankan permintaan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Abdullah bin Jahash dia angkat tangan. Dia pula berdoa. Dia kata, wahai Allah, pertemukan juga aku dengan musuh yang gagah dan berani dan bengis. Aku berlawan dengan dia, dia bertempur dengan aku. Akhirnya, wahai Allah, dia berjaya menewaskan aku. Dia memotong hidung dan telinga aku. Sehinggalah aku dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Engkau bertanya kepada aku, wahai Allah, kenapa hidung dan telinga kamu dipotong? Aku akan jawab, hidung dan telinga aku ini dipotong untuk mempertahankan agama Nabi-Mu dan mempertahankan Nabi-Mu, wahai Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, wahai Allah, perkenankan doa dia. Sesungguhnya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, doa beliau lebih hebat dan lebih besar daripada doa saya. Sebab dia memohon syahid. Akhirnya tuan-tuan, perang Uhud pun selesai. Mereka menjumpai, kata Sa'ad bin Waqqas, aku melihat jenazah Abdullah bin Abi Jahash syahid dengan keadaan hidung dan telinganya dipotong oleh musuh seperti mana yang dia minta. Dia mati syahid, dan hidung dan telinganya digantung berdekatan dengan jenazahnya di sebatang pokok dekat dengan situ. Nabi berhamburan air mata bila melihat Abdullah bin Jahash dan juga bapa saudara mereka Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati syahid dalam perang Uhud. Nabi buat satu liang dan Nabi letakkan dua orang ni, bapa saudara dengan anak saudara ni. Abdullah bin Jahash anak saudara, Hamzah bapa saudara. Jadi Abdullah bin Jahash ni sepupu Nabi, sepupu Rasulullah SAW. Dengan berjujuran air mata membasahi seluruh pipi Nabi ketika Nabi menggendong jenazah bapa saudara dan sepupunya masuk ke dalam liang tersebut. Beruntunglah mereka berdua kerana disaksikan iman dan Islam mereka hingga ke saat dan titisan darah yang terakhir mempertahankan Islam. Wahai Allah, kurnia dan muliakanlah kami dengan apa yang kau muliakan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.